Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2,000 perwakilan akan menghadiri Perhimpunan Agung UMNO minggu ini. 2,000 perwakilan ini dikatakan mewakili 3.5 juta ahli UMNO. Sekira semua ahli UMNO disuruh sambung pendaftaran keahlian mereka. Katalah UMNO mengisytihar yang semua ahli UMNO kena sekali lagi isi borang dan bayar RM1 yuran untuk menjadi ahli UMNO ataupun sambung keahlian UMNO mereka yang telah expire tahun lepas dan belum disambung untuk tahun ini. Macam di England sini misalnya. Ahli Lib Dem, parti saya lah Lib Dem tu. Ahli Lib Dem kena sambung keahlian dia setiap tahun. Bukan maknanya automatik seumur hidup, tidak. Unless you menjadi ahli seumur hidup tu lain lah. Kalau ahli biasa, you bayar RM1 misalnya, macam di Malaysia, you setiap tahun you kena sambung lah. You have to renew your membership. So katalah ahli membuat UMNO membuat satu exercise untuk semua ahli renew their membership, extend their membership, dan kalau tak bayar RM1 pun mungkin ketua bahagian boleh tolong bayar, it's okay lah, tapi isi borang. UMNO tidak akan ada 3.5 juta ahli. UMNO tidak akan ada 1 juta pun ahli. Kalaulah yang kononnya 3.5 juta tu perlu sambung, extend membership mereka dengan mengisi borang, you won't get even 1 million ahli untuk UMNO. Itu realitinya. Ringkas cerita, 3.5 juta ahli UMNO tu is on paper, atas kertas, not in reality. Dan ramai dari yang kononnya ahli UMNO tu dah mati, ada yang masuk parti lain, ada yang tak masuk parti lain secara resmi tapi menyokong parti lain, bergiat dengan parti lain, misalnya PAS ke, Bersatu ke. Dan PAS dan Bersatu tu boleh dikatakan kalau cek betul-betul, satu masa dulu dia orang ahli UMNO. Mungkin dia orang isi borang atau orang lain tolong isi borang bagi pihak mereka. Ramai ahli UMNO pun dia orang tak isi borang, orang lain tolong isi bagi pihak mereka. Dan yuran pun orang lain tolong bayar, yang RM1 dan untuk berapa tahun ni. Ketua bahagian lah biasanya sebab dia nak, atau ketua cawangan sebab mereka nak cawangan mereka ni tidak ditutup kalau tidak ada ahli. So the reality is UMNO doesn't have members, ataupun UMNO doesn't have 3.5 million members. So yang katakan 2 juta perwakilan ni mewakili, tak kisahlah 1 juta ke 2 juta ke 3 juta setengah ahli, itu tidak benar. Isu yang hangat ialah ada 2 isu hangat. Satu isu ialah tentang UMNO berkalwat dengan DAP atau Pakatan Harapan. Ramai ahli tak setuju. Tapi mereka kata ini keputusan Majlis Tertinggi. Majlis Tertinggi 25 orang ni buat keputusan bagi pihak 3 juta orang setengah. Tapi Majlis Tertinggi pun nak kata 25 ke 35 ke dengan apa yang dijemput dan sebagainya, katalah 100 orang pucuk pimpinan, top leadership UMNO tu, warlord, kita ambil lah ketua bahagian, because ramai Majlis Tertinggi juga ketua bahagian dan menteri dan sebagainya. So kita ambil lah top leadership 200 ni termasuk ketua bahagian, termasuk Majlis Tertinggi, termasuk
ahli kabinet, dan banyak kali ahli kabinet majlis tertinggi tu samalah, same person. But we give lah 200 people top leadership UMNO, warlord UMNO, cabinet member, ketua bahagian dan seterusnya. Di antara mereka pun dia not 100%. Kalau kita suruh katalah 200 top leadership UMNO ni, kita buat survey atau kita buat kata secret poll lah, kita buat undi rahsia. Semua orang isi borang tu beritahu dia orang sokong ke tak sokong. Kita buat anonymous, nama tak perlu, kita nak tahu undi. You tidak akan dapat 100%. You mungkin kalau nak dapat 50% pun mungkin ada masalah tau. You might not even get 50% top leadership, warlord dan seterusnya, yang menyokong tindakan UMNO untuk berkaluat dengan DAP dan Pakatan Harapan. They are divided. Dan the division is serious. Bukan kata divided 10% tak setuju. Tak. It's very badly divided. And masalah dia sekarang, the top leadership, baik Presiden, timbalan Presiden, Majlis Tertinggi, ahli kabinet ke, or warlord the top ketua bahagian, misalnya dia kata ni, ini kehendak grassroots. No, it's not kehendak grassroots. Kehendak mereka. Grassroots ni tak, yang sebenar grassroots tak faham apa berlaku, what's going on. Grassroots tak faham. Bukan semua grassroots ni ahli fikir. They are not philosophers yang boleh maknanya, ataupun political analyst. Dia orang ni kebanyakannya ialah kambing, ikut aja. Even dalam agama Kristian, dia kata the shepherd must lead the sheep. Ini kalau orang yang faham agama Kristian, faham lah maknanya who's the shepherd, who's the sheep. The sheep ni 99% dari rakyat. Dia ada sheep. The shepherd ni 1% saja yang duduk kat atas tu. So maknanya the shepherd lead the sheep, and the sheep ni dia ikut aja. Kalau suruh dia jump off the cliff, kebanyakan sheep jump off the cliff. Kalau the leader of the flock of sheep ni melompat dari dari gunung jatuh ke bawah mati, semua yang lain juga jatuh juga. Ini tabiat follow the sheep. Follow the sheep maknanya the first sheep jump off the cliff, all the sheep jump off the cliff. So tidak semesti sheep tu cerdik. Dia ikut-ekor aja. And this is the problem with UMNO. Kalau kita kata pucuk pimpinan buat keputusan 100 ke 200 top leadership of UMNO, the warlord UMNO buat keputusan. Tapi ini sentimen, ini kehendak, ini permintaan grassroots. Nonsense. You tanya grassroots, dia orang pun tak faham. They don't understand what's going on. Dia orang dengar je cerita lah inilah itu, dan dia repeat balik cerita. So banyak cerita tu ngarut. It's fake news dan propaganda. Tapi dia ship kat bawah tu, dia tahu apa. Dia tahu ni kalau dah tak, yang berhormat Datuk Seri, yang berhormat Tan Sri, Datuk Seri Panglima Utama, dia orang kata macam ni, takkanlah dia orang bohong. Sebab dia orang ni orang atas kan. Biasa orang atas cakap ni semua betul. Kita orang bawah ni, kita perlu percaya orang atas. Ini dia kata, kalau ikut dalam maknanya budaya Melayu, kalau ikut Islam, kita kena taat kepada pucuk pimpinan pula. So kenapa kita tak taat kepada Firaun kata macam ni, kita tolak pula, kan dia pucuk pimpinan. So this is the problem with UMNO, especially orang Melayu. They don't have a mind of their own. Dan dia orang cepat sangat, senang sangat percaya. Jadi yang 2,000 perwakilan di Perhimpunan Agung UMNO ni mengata mereka mewakili grassroots. Ini kehendak grassroots. Ini 3.5 juta ahli UMNO punya kehendak, which is nonsense. Because kalau you betul-betul tanya 3.5 juta ahli UMNO, adakah mereka betul-betul nak suruh UMNO berkaluat dengan DAP dan Pakatan? First of all, you tidak akan jumpa 3.5 juta ahli. They don't exist. Kalau you jumpa 1 juta ahli pun mujur. And kalau you buat opinion poll ataupun you buat referendum,
Tiap-tiap ahli perlu isi borang sekali lagi untuk sambungan keahlian mereka untuk lagi setahun, dan tiap-tiap tahun perlu sign borang, isi borang untuk membaharui ataupun extend keahlian. You are going to have problem. You will not get 1 million members. Susah. Dan kalau you dalam you juga bagi referendum, punya ni borang referendum atau borang undi, dan suruh dia pangkah adakah mereka setuju UMNO ni duduk dalam kerajaan bersama pembangkang yang sekarang tu telah menjadi kerajaan, atau nak suruh UMNO duduk sebagai pembangkang di dalam third force, barisan ketiga, iaitu tak duduk dalam pakatan dan tak duduk dalam perikatan, dan UMNO hanya duduk di dalam barisan nasional yang akan jadi barisan ketiga, third force, dan barisan yang terkecil sekali, yang terbesar is pakatan, nombor 2 is perikatan. UMNO ni jatuh, barisan ni jatuh nombor 3, besar sikit dari gabungan Sabah, gabungan Sarawak, nombor 4, nombor 5. Dan maknanya UMNO main peranan pembangkang dan mungkin akan main peranan pembangkang sekarang dan selama-lamanya. Adakah itu kehendak ahli? Kemungkinan ahli nak lebih rela UMNO duduk di luar kerajaan, di luar pakatan, dan mungkin juga ramai nak UMNO duduk di luar perikatan, walaupun future UMNO ni gelap ataupun UMNO has no future anymore, daripada menjadi baruah kepada orang lain. Dia kata kita tak mau jadi baruah kepada Muhyiddin Yassin. Kalau UMNO duduk dalam perikatan, maka UMNO jadi baruah Muhyiddin Yassin. Sekarang UMNO duduk dalam pakatan, apa beza? Bukankah UMNO menjadi baruah Anwar Ibrahim? So you choose lah, nak jadi baruah Muhyiddin ke nak jadi baruah Anwar. Sebab apa? Reject menjadi baruah Muhyiddin tapi okey menjadi baruah Anwar. A baruah is a baruah. Tak kisah baruah siapa. Apa beza kalau you baruah orang ni atau baruah orang tu? So ini kekeliruan yang tidak dijelaskan kepada ahli UMNO, dan ahli UMNO ni tidak cukup cerdik nak tanya, hari itu kata kita tak mau jadi baruah Muhyiddin, jadi kita setujulah kita tidak bersama perikatan. Tapi sekarang jadi baruah Anwar, okey pula. Jadi orang UMNO ni tidak stop memikir that, betul lah, something wrong here. So this is the situation. Dan UMNO menghadapi crossroads, sempang jalan di mana dia tak tahu nak ke depan, ke kiri, ke kanan, ataupun patah balik, ghostan, they're not sure. So, but as I say lah, once you've gone down the road, you tak boleh nak patah balik, malu. Takkanlah nak patah balik kata we were wrong. UMNO akan kata, not we, you were wrong. Not we, kita dah tak mau dah, you yang nak. So, to admit their mistake tu, bukan ramai boleh macam Mahathir kata, kena ada Japanese value, look east policy, kena adopt Japanese value. Japanese value tu, dia bunuh diri. Masa Jepun kalah perang tu, ramai Jepun kat Malaya tu, Malaysia, orang tua tu, orang umur 80-an tu akan ingat lah, ramai Jepun bunuh diri. Yamashita pun dia serah diri dan dibunuh. Yamashita, the Tiger of Malaya, the general yang 70 hari dia jatuhkan Malaya, Singapura habis. Dia di Filipin tu, Amerika tawan Filipin, dia serah diri dan dia terima tu hukum bunuh. It's okay, you know, either that or you too. So the situation is nobody want to commit suicide ataupun admit their mistake. Dia semua kata ni kita dimain, dia orang ni tikam belakang, you know. Sikit-sikit kita kena tipu, sikit-sikit kita ni. So rather than kata yang sebenar saya bodoh, saya ni dah salah jangka, I made the wrong strategy, I had the wrong assumption, I made a serious mistake, dan mistake saya ni menyebabkan UMNO ni mati. Salah saya.
sepatutnya saya ni resign dan letak jawatan dan bagi orang lain yang lebih capable, orang lain yang lebih berupaya ambil alih. Wish, tak adalah. Dia orang lebih rela mati daripada nak mengaku dia salah dan letak jawatan. That is tabiat, ego lah. Everything is somebody else is wrong, not me wrong. Ini salah orang lain, bukan salah saya. So this is the situation. So UMNO di minggu ini has to address this issue. Dan 2,000 perwakilan kena maknanya meyakinkan rakyat, bukan saja ahli UMNO, ke seluruh rakyat yang apa mereka buat ni, nombor 1 is kehendak ahli, nombor 2 is untuk kebaikan orang Melayu, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan agama, and so on and so forth, the usual bullshit lah kan, for God, king and country and all that nonsense. So itu isu dia minggu ini, dan UMNO mungkin akan menghadapi masalah besar. Dan yang untuk PAU inilah, banding dengan PAU sebelum ni, untuk PAU ni banyak masalah. Mereka kena yakinkan ataupun jelaskan kepada ahli UMNO what's going to happen to Najib. Najib has been thrown under the bus. Najib is collateral damage. Najib menjadi kambing hitam, dikorban untuk kepentingan pemimpin-pemimpin tertentu. Kalau mereka nak angkat Najib, maka mereka akan terpaksa duduk di tepi, stand aside, and bagi Najib become the main focus, because issue dia macam ni. Semasa Najib belum masuk penjara, UMNO punya prestasi cemerlang di pilihan raya negeri Melaka, di pilihan raya negeri Johor. Oleh kerana bosku, oleh kerana Najib, UMNO prestasi dia cemerlang. Bila Najib masuk penjara, PRU 15, UMNO habis. UMNO got massacred, almost wiped out. Even Zaid pun, dia kalah. Tapi dia orang buat sesuatulah silap mata untuk menentukan yang Zaid ni menang. So they have a problem without Najib. Without Najib, UMNO is dead. So sekarang ni, kalau dia nak push untuk Najib keluar, supaya nak selamatkan Najib, selamatkan UMNO, maka they have to stand aside. Maknanya orang lain, pucuk pimpinan UMNO lain, perlu step down. Perlu beri jalan kepada Najib. Najib saja yang boleh selamatkan UMNO. Selagi Najib duduk dalam penjara, selagi tu UMNO akan turun sampai akhir masuk kubur dan dikuburkan. So UMNO needs Najib. Without Najib, UMNO's dead. Tapi kalau dia orang panggil Najib untuk selamatkan UMNO, yang lain tidak selamat. Yang lain pula akan perlu dipancung. Orang macam Zaid Hamidi ke siapa-siapa lagi lah, pemimpin UMNO yang masih ada, yang berkebolehan, yang berpotensi, dia orang dah tendang keluar. UMNO dah tendang keluar pemimpin yang boleh dikatakan ada kaliber. Yang tinggal ni is yang 3 suku. So kalau mereka nak selamatkan UMNO, mereka kena korban diri mereka dulu. They have to sacrifice themselves to save UMNO, dan dia kena buka jalan untuk Najib balik untuk memimpin UMNO. Samalah macam masa PRU 14 dulu, tahun 2018, di mana menang saja pilihan raya, mereka arrange pengampunan untuk Anwar. Royal pardon untuk Anwar supaya Anwar boleh keluar. They have to do the same untuk Najib. So dia kena, tak kisahlah cara mana sekalipun, kena arrange untuk Agung memberi pengampunan kepada Najib. Najib keluar memimpin UMNO dan selamatkan UMNO dari dikubur sebelum PRU 16. Kalau tidak, PRU 16 tu akan menjadi ni upacara mengkuburkan UMNO. It's a festival to bury UMNO, PRU 16.
for that to not happen, untuk elak dari itu, kenalah Najib balik memimpin UMNO dan yang lain-lain perlu dikuburkan. Tapi Anwar dan Ahmad Zahid Hamidi tidak akan benar Najib keluar. Full stop. Janganlah cakap ini keputusan lembaga pengampunan, ini budi bicara Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Nonsense. Ini bukan keputusan lembaga pengampunan, bukan keputusan Agong atau budi bicara Agong, walaupun dari segi technically yes, memang betul. Tapi decision is Anwar and Ahmad Zahid Hamidi. Anwar dan Ahmad Zahid Hamidi tidak mau Najib dibebaskan. Oleh kerana itu, lembaga pengampunan dan Seri Paduka Baginda tidak mengampunkan Najib. If they save Najib, Najib can save UMNO, tapi they cannot save themselves. Assalamualaikum. Salam sejahtera.